Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyan, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, barisan imam, Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dah masuk pada bulan Syaban 1443 Hijrah. Kurang daripada 30 hari kita akan sampai ke bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah mudah yang terbaik untuk kita dan dipertemukan kita, diizinkan oleh Allah untuk kita bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Allahumma amin. Dan saya juga syukurlah sampai ke masjid ni sebab hari ni banyak tempat yang dilanda banjir, terutama di KL, Jalan Kuchai Lama dan Puchong dan sebagainya. Ya, banyak yang sangkut. Walau bagaimanapun, ya, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah, ya, mempermudahkan urusan. Sekarang ni tak penentu, ya. Baru ni di Kelantan, Terengganu, ya, sebelum tu di Pahang, ya. Jadi tak tahulah tahun ni macam-macam Allah uji kita, ya, dengan Covid-nya, dengan kes Omikronnya, macam-macam ujian, ya. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, ya. Memang kita maklumlah, ujian bagi orang mukmin ini adalah untuk menaikkan iman dia, naikkan makam martabat dia. Adapun, ya, bagi orang yang tidak beriman, ujian itu adalah musibah bagi dia, ha? Apapun keadaan, tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh, ya, ujian itu bukan untuk kita mengeluh, tetapi untuk kita mencari jalan yang terbaik untuk kita atasi dan kita selesaikan. Kalau ujian itu kita lalui dengan duka cita, kesedihan yang berpanjangan, akan menyebabkan hati kita mati dan menyebabkan kita akan mengalami stres, depression dan sebagainya, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dah kita acap kali mendengar ayat ini. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu syukur aku tambah lagi, kalau kamu kufur ingatlah azabku amat pedih. Hadirin hadirat, sebab itu orang yang benar-benar bahagia ialah mereka yang banyak bersyukur. Bersyukur ni bila, tuan-tuan? Bersyukur ni ialah right now, sekarang ni. Kenapa sekarang? Kerana sekaranglah kehidupan kita. Kehidupan kita bila, tuan-tuan? Yang sekarang ni lah, waktu yang kita hidup ni sekarang. Esok belum tentu, semalam dah selesai. Yang mana jantung kita sedang berdegup di saat ini, inilah kehidupan kita. Yang mana telinga kita mendengar sekarang ini, mata kita melihat, yang mana jasad kita, roh kita berada dalam masjid ini, waktu inilah pukul berapa sekarang, ya? 7:83 minit. Sekarang inilah masa kita. Sebab itu bila, ya, ulama tasawuf bila ditanya, bilakah masa yang terbaik untuk aku beramal buat baik? Bila jawapan dia? Sekarang. Dia tak kata semalam ataupun esok. Sebab hidup kita sekarang. Tetapi hadirin sekalian, banyak orang yang dia tak sedar yang dia hidup sekarang ni. Kenapa? Kerana masa hadapan yang menakutkan dan masa lalu yang mendukacitakan itu telah mencuri kehidupan dia sekarang ni. 8:03 minit sekarang ni, dia takut esok ni macam mana ni. Esok belum datang lagi tapi dah takut dah untuk esok, dan bawa pada sekarang ni. Yang itu yang takut tu. Tak takut, perlu kita memikirkan tentang kematian, tentang akhirat, perlu. Tetapi bukan sampai tak boleh buat kerja.
Ada orang 8-4 minit sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni dipikir apa? Yang semalam tu. Dipikirkan kenapa semalam, kenapa begini, kenapa lagi. Dah benda tu dah lalu dah, tapi dia bawa perkara kesedihan, duka cita lalu bawa masa hari ni. Bukan tak boleh, perlu kita melihat masa lalu, tapi bukan sampai kita tak boleh buat apa-apa. Ada orang tak boleh buat apa-apa, takut nak keluar rumah itu sebagainya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu kan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok sama ada Allah bagi ujian hidup kematian bukan apa. Allah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Siapa yang paling baik, ya, mengatasi ujian itu dengan baik, cara dia macam mana? Adakah dengan jalan bersyukur, ataupun dengan jalan kekufuran, ataupun macam mana? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rasa lain macam mikrofon malam ni, ya. Oh, speaker baru, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian, kita akan masuk pada kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, pada kata hikmah yang ke-34. Naam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi fi darain amin. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ya. Maknanya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, keluarlah kamu daripada sifat-sifat kemanusiaan kamu. Sifat kemanusiaan ni apa? Maknanya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yakni sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah, tuan-tuan, ya. Iaitu semua sifat yang menyalahi kehambaanmu. Supaya, tujuannya apa? Supaya mudah bagi kamu untuk menyahut panggilan Allah dan mendekatinya. Itu tujuan dia. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat apakah mafhum hikmah ini. Mafhumnya begini: meninggalkan segala sifat kemanusiaan. Kita sebutkan tadi sifat kemanusiaan ni sifat yang mazmumah, ya. Sifat kemanusiaan yang baik ada, tapi yang disebut dalam kitab Hikam ini iaitu sifat kemanusiaan yang tercela, iaitu sifat mazmumah. Mudah kita faham begitu. Meninggalkan segala sifat kemanusiaan, yakni sifat mazmumah yang bertentangan dengan sifat ubudiyah. Kerana yang mazmum, yang tercela itu, ya, dia bertentangan dengan mahmud. Mahmud ni yang terpuji. Mahmudah lawannya mazmumah. Mahmudah terpuji, mazmumah lawannya tercela. Kalau kita ambil yang mazmumah, maka kita meninggalkan yang kita ambil yang mahmudah, kita akan tinggalkan mazmumah. Tapi kalau orang ambil mazmumah, dia meninggalkan mahmudah, kerana dia berlawanan. Dia berlawanan. Ia akan mendekatkan dirinya hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah. Kalau kamu meninggalkan sifat-sifat yang bertentangan dengan mahmudah tadi, iaitu kamu mengambil yang mazmumah dalam hidup kamu, itulah penghalang untuk kita sampai, ya, musyahadah, untuk kita sampai maqam untuk kita mengingati Allah, ataupun kita nak capai maqam ihsan tu sukar. Acap kali kita mendengarkan asatidah kita kata, iaitu ihsan itu sebagaimana yang Nabi sebut. Kita ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan ini yang kita sebut, yang Nabi sebut, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah, beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Melihat ni bukan dengan mata kasar, tapi dengan mata hati. Kalau tidak sekali begitu pun, kamu menyadari Allah sedang melihat kamu. Tapi bagaimana kita nak melihat Allah? Bagaimana kita nak sedar yang Allah ni sedang melihat kita, sedangkan sifat-sifat mazmumah tadi memenuhi dalam hati kita. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Zarruq berkata, terdapat dua sifat kemanusiaan. Ya, sifat kemanusiaan ini terbagi kepada dua. Yang pertama, bertepatan dengan ubudiyah. Seperti contohnya ketaatan. Yang ini sifat kemanusiaan yang terpuji. Yang kedua, kata Syekh Zarruq, sifat kemanusiaan yang kedua bertentangan dengan sifat ubudiyah, seperti maksiat. Ya. Taat, ya, lawannya maksiat. Maksiat lawannya ketaatan. Bila kita taat pada Allah, kita meninggalkan maksiat. Contoh, orang yang solat, dia sedang mentaati Allah, dia sedang meninggalkan maksiat. Orang yang tidak mendirikan solat, bermakna dia sedang bermaksiat, dia meninggalkan ketaatan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far As-Sadiq berkata, bila kamu dengar Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah ayat selepasnya sama ada arahan yang disuruh atau larangan yang ditegah. Ya, biasa kita tengok tuan-tuan, ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, banyak ayat ini kita jumpa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat surah Baqarah, ya, 183, yang kita nak jumpa Ramadan tak lama lagi ni. Ayat tu dia akan dibacakan tiap-tiap hari dengan ayat tu. Tengok ya, kata Ja'far As-Sadiq, bila mana datang ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan mesej selepasnya sama ada perintah ataupun larangan, dan mesej itu perlu diberi perhatian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman. Mesejnya apa? Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Lagi apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang beriman, taubatlah kamu pada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi apa ya? Kutiba alaikumul qisas, wajib atas kamu qisas, dan banyak lagi. Jadi kita akan lihat ayat-ayat ini menceritakan tentang sama ada perintah ataupun larangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran, kalau kita masuk dalam ilmu usul fiqh, kalau kita mengikut kaedah usul fiqh, maka setiap perintah itu hukumnya wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti. Kita tengok dalam Al-Quran mana-mana perintah, macam mana kita nak tahu itu perintah? Biasanya Allah menggunakan kaedah fi'il amr. Fi'il amr maksudnya kata perintah. Ya. Tengok ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu itu dalam bentuk kata perintah. Jagalah, ya. Peliharalah, itu kata perintah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut kaedah usul fiqh, setiap yang diperintahkan itu wajib untuk ditaati dan diikuti. Wajib, ya, bukan sunat. Ya. Dan setiap kata perintah itu adalah untuk disegerakan, bukan ditangguh-tangguh. Nanti dulu. Allah kata orang perempuan wajib menutup aurat, jaga diri. Bukan tangguh, nanti dulu, bukan. Disegerakan. Dalam Al-Quran kita Nabi Adam AS dan juga Iblis, ya, laknatullah alaih, Allah Ta'ala sebutkan, idh qala rabbuka lil malaikati usjudu, dalam bentuk kata perintah, sujudlah kamu. Jadi bila kata perintah, sebab itu malaikat dia tak bertangguh. Para malaikat tidak bertangguh, dan para malaikat tidak membantah walaupun sedikit, maka mereka pun sujud. Yang tak sujud siapa? Iblis. Jadi minta maaf tuan-tuan, kalau bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, samalah dia seperti iblis yang mengingkari perintah Allah.
Tak, bunyi kasar lah kan. Allah kata wajib tutup aurat ni, nantilah dulu, sabar. Bila dia menentang, samalah dia seperti iblis. Kita nak cakap tak sampai hati, tapi Al-Quran itulah itulah yang Allah Ta'ala bagi tahu. Dan Allah Ta'ala cerita tentang iblis, cerita tentang Nabi Adam dengan iblis ni sebab apa? Bukan sekadar story, tetapi Allah nak bagi mesej yang besar. Sebab tu kata Ja'far As-Sadiq, tengok, orang beriman kena perhatikan mesej yang Allah nak bagi tahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyahut kehendak firman tersebut dengan 3 perkara. Yang pertama, membenarkannya. Jadi bila mana ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, perhatikan ayat selepasnya, sama ada perintah ataupun larangan. Maka kata beliau, ayat tersebut kehendaknya adalah ada 3 perkara. Yang pertama, untuk membenarkan. Walaupun kita tak setuju dan tak berapa nak senang hati dengan ayat itu, ya, tapi sifat orang beriman tidak begitu, kerana dia mesti membenarkan. Sami'na wa ata'na, dah Allah kata begitu. Contohnya hukuman hudud, ya, ar-rijal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang lelaki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat itu perlu kita membenarkan. Tak boleh ada sekelumit pun kita nak menolak ayat tu. Bila kita menolak, ya, bermakna kita kufur, wal'iyadzubillah min dzalik. Sebab apa? Sebab kita menolak apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maknanya kalau kita kata sesuai ataupun tidak sesuai dilaksanakan, itu perbincangan lain, ya. Dari segi banyak perbahasan, okay. Tapi sekarang ni ayat Quran tu sendiri tak boleh kita menolak. Kalau menolak boleh jadi gugur iman kita, ya. Baik, yang pertama dia kata membenarkan. Yang kedua iaitu untuk beramal dengannya. Ayat itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib ke atas kamu puasa. Ayat itu untuk kita beramal dengannya, bukan dengar saja, ya. Aqimus solah, dirikan solat, bukan dengar saja, tapi Allah suruh buat, beramal. Yang ketiga, iradah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan. Itu kata Ja'far As-Sadiq bila kita mendengar ayat ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita buat amalan itu adalah semata-mata kerana Allah, bukan sebab makhluk dan sebagainya. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memuliakan hamba-hambanya dalam gerak-geri atau diamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tegakkan sifat kehambaan terletak di hadapan matanya, dan dibuang hak-hak nafsu daripadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikannya berbolak-balik dalam ketaatan dan terlindung berdasarkan keadaan yang telah ditakdirkan kepadanya, dan kelihatan seolah-olah tidak terpencil daripadanya. Ini kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, seorang ulama tasawuf yang masyhur. Dia kata apa? Apabila Allah nak muliakan hambanya, maka pasti Allah akan gerakkan hati kita untuk kita dekat dengan Tuhan. That's why tuan-tuan, Nabi mengajarkan kita doa ini yang kalau boleh jangan tinggalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala nafsika wa ala ta'atika. Kalau ramai-ramai, kalau suami baca untuk anak isteri, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sebab qalbun itu maknanya, ya, qalaba, iaitu dia bertukar-tukar, dia berbolak-balik. Sekejap begini, nah, hati kita kan berubah-ubah manusia ni. Waktu mula mari nak sedekah, semangat sedekah, ya, bila bertangguh dah tak semangat pula. Nampak tak? Ini biasa berlaku kan. Sebab tu ulama tasawuf bila tanya bila buat baik tu, sekarang. Biasa berlaku, sama juga, sama saya pun tuan-tuan. Bila niat nak tolong orang tu, cepat-cepatlah tolong. Ya? Kalau ditangguh nantilah, jawabnya tak ada lah tuan-tuan. Nampak tabung tu kan, oh, dah masuk duit ni, buat cepat. Kalau kita tangguh, sekejap lagi lah, jawapannya lupa terus. Sebab apa? Itu kerja iblis.
Iblis ni kerja je untuk melupakan kita pada kebaikan. Tak, bukan saya sebut, Allah Ta'ala sebut. Asyaitanu apa nama ayat tu? Asyaitan, maksudnya tak mari pula ayat. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah Ta'ala, ya. Syaitan itu kerja dia apa, tuan-tuan? Dia akan menjauhkan kamu dan menakut-nakutkan kamu dengan asyaitanu ya'idukum apa nama? Syaitan itu akan menakut-nakutkan kamu dengan perkara kebaikan. Dia takut kamu. Ya? Sebab tu mari dia jadikan sedekah itu menjadikan kita fakir. Itu siapa punya? Iblis lah tu. Iblis ni ada, syaitan iblis ada, memang ada. Apa buktinya ada? Itu bila mari sedekah kan. Saya tak kata orang lain sama juga saya. Berat je rasa. Itu syaitan lah tu. Apa bukti dia ada, tuan-tuan? Senang je. Bukti syaitan ni goda kita, senang je. Tuan-tuan tengok, ya, anak-anak kita, tuan-tuan kata kita, anak kita hak kecil tu, yang tak ada dosa tu, umur 4-5 tahun, kita suruh semayang, suruh solat kan, jom solat. Macam mana budak tu solat? Darjah 1, darjah 2, tak ada dosa lagi. Bila mari solat je, malas ya amat. Anak saya, tuan-tuan, 5 tahun, yang perempuan kan, 5 tahun. Allah, belum, dia tak faham apa lagi, tapi kita dah suruh dia solat. Bila solat tu, ambil tudung pakai, macam-macam alasan. Dia ada 3 alasan, tuan-tuan. Bila mari waktu solat je, lapar lah Umi. Nampak lapar. Alasan nombor 2, jomlah solat ni. Mengantuk lah Umi. Mengantuk. Yang ketiga apa alasan dia? Lapar, mengantuk, satu lagi. Ada 3. Itu biasa alasan dia. Lapar, mengantuk, penat, macam tu lah, ya. Nampak tak? Siapa punya kerja tu? Syaitan. Ataupun lagi bukti apa? Tengok anak kita, darjah 1, darjah 2, 3 tu, bila nak solat tu elok dia. Sebelum solat tu elok diam. Bila mari takbiratul ihram, Allahu Akbar, garu sana, garu sini. Tak boleh duduk diam. Pasal apa, tuan-tuan? Setan tu kan. Dia godanya anak-anak kita sebab dia tak suka. Jangan ajar anak kamu ni solat. Sebab tu budak tu dia kacaunya. Itu yang gatal sana, itu serba tak kena tak. Baca Quran tu, bila baca Quran tu mari berat betul lah budak tu kan? Macam-macam, menangis lah itulah. Lepas baca Qurannya melompat dia. Tu kerja siapa tu? Syaitan. Anak kita bukan tak tahu Quran ni, kita cerita baik Quran ni, solat ni baik, bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi kenapa bila dia nak buat tu dia berat? Syaitan lah tu. Itu ada bukti syaitan tu ada. Saya mula-mula kahwin dulu, tuan-tuan, ya. Bila kita solat dengan isteri kita, anak yang sulung ni, kita nak bagi dia, bila kita nak solat, kalau boleh biar tenang kan, kita bagi dia minum susu, bagi dia tidur, dia elok. Lepas minum susu dia pun tidur. Elok je takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Menangis budak tu. Oi, tuan-tuan, menangis teruk benar. Apalah teruk sangat menangis ni kan, tadi dah elok dah diam. Jadi kita pun kenalah cepatkan solat kita kan. Bila bagi salam, tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, diam terus budak tu, diam. Oi, magic betul. Kerja siapa, tuan? Bukannya ada apa pun. Syaitan lah tu, ya. Dia kacaunya budak tu supaya apa? Dia tak suka, nak supaya kita tak khusyuk solat. Ya, Allahu Akbar. That's why, tuan-tuan, Nabi ajar supaya kita doa supaya, ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam mentaatimu, tetapkan hati kami dalam agamamu yang suci. Itu Nabi ajar, ya. Sebab tu kata Abu Hasan Asy-Syazili, bila mana Allah nak memuliakan hamba-Nya, maka Allah akan meletakkan hati kita supaya sentiasa nak buat ketaatan, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Allah nak kita jadi baik, tuan-tuan, Allah sentiasa melindungi kita. Dia akan tunjukkan jalan kebaikan-kebaikan. Ada satu soalan hamba Allah tanya, ya. Dia ni seorang lelaki lah, tuan-tuan, tapi dia ni orang yang baik lah. Saya tak kenal dia, tapi dia tanya melalui satu laman sosial kan. Dia tanya, dia kata, Ustaz, saya ni, dia ada sejarah hidup dia. Kemudian dia kata, saya ni ada satu, Allah uji saya, iaitu nafsu dia songsang. Dia tak nak, dia kata, saya memang tak nak, tapi saya tak tahulah, ya,
dia punya naluri tu memang tak ada ke perempuan, dia kata. Tapi saya ni alhamdulillah lah ya, saya ni selalu pergi masjid, dan dia ni insya-Allah, dia kata itu yang Allah jaga saya ni selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Tapi itulah duduk dalam majlis tu, dia nampak lelaki ni dia menafsu, tuan-tuan. Dia kata baik saya mati, saya tak tahan dengan ujian ni. Cuma saya kata dekat dia, baiklah tu sebab Allah letakkan dia pada tempat-tempat yang baik. Saya kata istiqamahkan tempat tu, bergaul dengan orang baik, walaupun berat ujian tu, tapi sebenarnya Allah nak tengok ya bagi tahap mana iman kita. Ya? Ini adalah sejarah silam dan sebagainya. Baik ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sifat manusia yang menjadi fitnah antaranya ubudiyah kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu segala sifat yang harus, sunat dan wajib seperti suka makan, menolong orang miskin dan lain-lain. Antara sifat yang mazmumah pula ialah takabur, ujub, dendam, hasad dan lain-lain. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 tentang kejahatan nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, fujur yakni jalan kejahatan, wa taqwaha, Allah ilhamkan juga jalan ketakwaan. Sebab tu kita minta supaya Allah Ta'ala sentiasa mengilhamkan kita pada kebaikan, ya? Jangan diilhamkan kepada kita kejahatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi dekat sini kita nak tengok ada beberapa sifat mazmumah, sifat kemanusiaan yang tercela. Antaranya tuan-tuan, yang pertama iaitu sifat kebinatangan. Memang ada ni dalam diri kita, dalam diri saya, diri semua orang ni ada sifat ni, sifat kebinatangan. Dia bukan kata sifat kebinatangan ni memang ada, cuma sekarang ni bagaimana kita nak bawa sifat itu, iaitu sifat kebinatangan ni iaitu seksual, tuan-tuan. Binatang ya? Dia fikirkan apa? Selain pada makan, dia nakkan kepada seksual. Jadi sifat kebinatangan tu memang ada. Tinggal lagi macam mana kita nak menguruskan sifat itu. Oleh kerana itu Allah datangkan jalan perkahwinan. Maka itulah cara kita menyelesaikan, menguruskan. Waktu saya pesan pada hamba Allah yang dia ada naluri songsang, saya kata usahalah untuk berkahwin, ya. Walaupun memang susah lah, tuan, tapi itu antara usaha untuk mengubati penyakit itulah, ya. Berat. Jadi benda tu boleh dirawat, ya. Tapi kena banyak mujahadah. Jadi sifat kebinatangan seksual, ya. Kalau kita pergi berzina, ya, habis. Kalau pergi pada jalan yang betul, alhamdulillah. Dalam surah Al-Mu'minun sampai Allah Ta'ala sebut, surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala meletakkan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ya, orang mukmin yang berjaya, kata Allah, pertama khusyuk solat dia. Okey, itu selesai masalah, kita boleh faham. Dijaga solat dia, dia cuba perbaiki solat dia. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perkara-perkara yang lagha, yang tak mendatangkan manfaat. Itu orang mukmin yang berjaya. Yang ketiga, dia keluar zakat. Yang keempat, tuan-tuan ya, Allah kata apa? Dia memelihara furujihim. Furuj yakni faraj-faraj ataupun kemaluan mereka. Mereka memelihara kemaluan mereka.
illa ala azwajihim. Tengok Allah Ta'ala sebut panjang kat situ. 3 ayat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. 3 ayat Allah jelaskan. Ini tentang menguruskan nafsu kebinatangan tadi. Tadi solat khusyuk 1 ayat, lara 2 ayat, 1 ayat je. Tapi mari kepada menguruskan nafsu tadi tuan-tuan, Allah sebut 3. Maknanya panjang lebar Allah Ta'ala sebut. Kerana apa? Sifat kebinatangan ni kalau tidak diuruskan dengan baik, rosak hidup manusia, rosak mukmin. Sifat mukmin tadi rosak. Tapi Allah kata apa? Jagalah kemaluan mereka, orang yang memelihara kemaluan mereka, kecuali pada pasangan mereka, ya, ataupun hamba sahaya mereka. Tapi sekarang tak ada dah hamba sahaya. Famani bertara, siapa yang cari sebaliknya, mereka itulah melakukan, ya, melampaui batas. Nak Allah Ta'ala sebut panjang kat situ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebenarnya perkara ini ibadah kalau kena cara dia. Kalau tak kena cara, na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kemudian nafsu kebinatangan ni, sifat kebinatangan ni selain daripada seksual tadi, termasuklah makan. Itu pun termasuk juga tu, ya. Melampau-lampau dalam makan, itu adalah nafsu kebinatangan. Yang kedua, sifat kemanusiaan yang mazmumah yang kedua, iaitu sifat kebuasan, buas. Antaranya contohnya sifat marah dan juga sifat benci. Siapa yang tak kawal nafsu seksual, itu sifat kebinatangan, maka dia pergi kepada sifat mazmumah. Dia dapat kawal, mahmudah, ya, itu mendorong dia untuk mudah untuk mentaati Allah, ya. Kemudian sifat kebuasan tadi, kalau dia marah, benci banyak sangat tuan-tuan, itu akan merosakkan hatinya, itu mengganggu urusan ibadah. Macam mana nak ibadah tuan-tuan? Hati ni geram dengan orang, marah dengan orang, benci dengan orang. Nah, tak tenang hidup. Itu merosakkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Orang yang mudah memaafkan, itu orang yang Allah Ta'ala suka. Saya teringat tuan-tuan, ada seorang guru, Tok Guru pernah sebut, ya, saya tak ingat, tapi dalam satu kuliah yang saya hadir, seorang Tok Guru ni pesan, dia kata apa? Kalau kita susah nak memaafkan, dia kata, ya betul, memaafkan ni dia kata susah, berat, ya. Susah kita nak lupa. Memaafkan ni bukan untuk melupakan, tetapi untuk merawat hati kita. Nak lupa payah nak lupa, tapi paling tidak kita mencari jalan untuk merawat hati. Dia kata kita risau dekat akhirat nanti, bila kita buat ibadah banyak, haji, buat umrah pergi banyak kali, solat, Masya Allah, Quran, amal, banyak amal, tapi hati kita ni satu, kita tak boleh nak maafkan orang itu. Bencinya kita pada dia, bencinya, marah kita pada dia, sampai bawa kita ke mati. Aku tak maafkan dia dunia akhirat. Betul lah, ya? Disakit hati kita tuan-tuan. Tapi kata Tok Guru ni tuan-tuan, esok dekat akhirat, esok kata beliau, Allah hitung kita, Allah tengok amalan kita. Masya Allah, solat kamu bagus, solatnya bagus, ibadah puasa bagus, hak lain sedekah, Masya Allah, bagus berai. Tapi tengok-tengok ada satu, kenapa ni kamu ni tak maafkan si Polan tu? Dia pun kata, macam mana saya nak maafkan? Punya sakit hati ni, ya, sakit hati ni. Jadi Allah kata apa? Ya, baiklah, sedangkan aku ini, kata Allah, aku ini Tuhan yang maha pemaaf, Tuhan yang maha pengampun. Kenapa kamu tidak ikut sifat aku yang ini? Yang lain kamu boleh ikut, kenapa yang ini kamu tak boleh ikut? Sedangkan aku memaafkan hamba-hambaku yang banyak, dosa besar aku maafkan, yang kecil aku maafkan. Tapi kamu satu itu saja yang kamu tak boleh nak buat. Takut-takut dengan sebab itu mengheret kita ke api neraka. Nah,
Satu lagi bukan apa tuan-tuan, ya. Macam-macam lah. Jadi nak cerita dekat sini, memaafkan ini besar manfaat dia. Memanglah tuan-tuan, kita susah nak maafkan, tapi sebenarnya itu memudahkan urusan kita dekat akhirat esok. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa nama? Okay, habis kat situ lah, ya. Kemudian yang ketiga, sifat kemanusiaan yang mazmumah tadi, iaitu sifat syaitan. Sifat syaitan ni apa? Dengki, hasad dengki, sukakan kepada maksiat. Sifat syaitan. Iblis kan dia dengki dengan Nabi Adam. Dah kenapa nak sujud kat dia? Aku ni tak sampai macam tu pun. Kenapa semua orang nak muliakan dia sedangkan aku tak dapat pun macam tu? Padahal aku ni lagi baik pada dia. Dengki tuan-tuan. Cemburu ni bukan kata tak boleh. Ya, cemburu ni ada beza dengan dengki. Alah, dengki ni tuan-tuan, hukumnya haram. Sebab apa? Dengki ni macam ni, kita tak suka kelebihan yang ada pada orang itu, dan kita akan usaha untuk menjatuhkan dia kerana kita nak kelebihan orang itu ada pada kita. Itu dengki, hukumnya berdosa haram. Adapun cemburu ni tadi, cemburu dengan orang soleh, banyaknya ilmu dia, rajinnya dia beribadah, jadi dia menjadikan dia motivate, ya, untuk dia buat baik. Itu tak apa. Tengok orang ni banyak sedekah, dia pun aku kena usaha lebih sebab aku nak sedekah macam dia juga. Kita bukan nak jatuhkan dia, tapi dia motivate kita. Itu tak apa, ya. Cemburu pada orang soleh, cemburu pada orang-orang yang rajin bersedekah, itu tak apa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau dengki, itu sifat syaitan. Kemudian yang keempat, sifat kemanusiaan yang mazmumah tadi, iaitu sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang dimasukkan dekat sini apa? Sifat nak menguasai, ya, gilakan kepada kuasa, sukakan kepada pujian. Yang dilayak puji ni Allah Ta'ala saja, tapi dia suka dipuji. Manusia memang suka dipuji, tapi jangan sampai ia menjadikan kita lupa diri. Gila kuasa. Kalau kita adalah orang yang layak untuk memegang kuasa, silakan. Tapi kalau kita meminta-minta gilakan kepada kuasa, maka itu sifat mazmumah. Kerana sifat menguasai ini adalah layak bagi Allah Ta'ala saja, ya? Kita tak layak. Tapi kalau kita diberi amanah kerana kita ni orang yang mampu, itu tak apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Dan kita nak tingkatkan sifat kehambaan dengan caranya tawaduk dan ikhlas. Bila empat tadi sifat mazmumah tadi dapat disingkirkan, barulah kita akan masuk satu wilayah, namanya wilayah mahmudah. Tenang hati kita, mudah nak buat baik, dan ibadah kita akan mudah untuk khusyuk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kekurangan diri saya sendiri. Minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.